Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Malam ni ada kita sebelum pada sambung dalam bab Al-Ila, kita akan baca sikit berkenaan dengan pandangan Imam Nawawi rahimahullah berkenaan dengan perilaku seseorang hamba Allah ketika mana menziarahi kubur. Ada orang bila mana dia pergi kubur, kadang-kadang dia tak perasan ada benda hak dia wallah ta'ala alam salah buat ke ataupun tahu dah buat juga. Jadi kedua-dua keadaan tadi berbeza lah. Kalau dia tak tahu, agak-agaknya malam ni tahu. Dan kalau dia tahu dah, dia buat juga, maknanya dia tepuh lah gapo dia. Ia telah disebut oleh ulama-ulama besar kita dalam bab benda-benda yang tidaknya sepatut kita buat ketika mana ziarah kubur. Kita boleh balik dia kitab fiqh manhaji dalam bab kitabul haji wal umrah. Bab dia ni adab menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikata sini yang kelima. Pengarang kitab kita ni diambil pandangan Imam Nawawi. Tidak harus untuk tawaf di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak harus ni, maknanya tak boleh lah untuk kita tawaf di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi ni kalau kubur orang dakwah mula tok wali, lebih lagi lah, tidak sepatutnya. Ataupun dikata tok guru dia ke, jadi tidak sepatutnya. Sebab bagi tawaf ni hanya di Kaabah sahaja deh tawafnya. Sebab kita sebut benda ni ada di antara kumpulan-kumpulan tariqah ataupun Melayu kita panggil tarekat lah, bukan semua. Ada di antara kumpulan-kumpulan mereka memang ditawaf di perkuburan yang dia orang dakwa sebagai kubur tok wali dia ataupun tok guru besar dia. Memang ditawaf, dia pusing. Dia TV Arab ni dia buat macam dokumentari lah. Kubur-kubur yang didakwa sebagai orang soleh, tok alim, tok wali. Jadi pokok pengikut dia ni lepas pada kematian tok guru dia ni, dia pun musing di kawasan kubur. Benda ni berlaku di sebelah-sebelah dia, di antaranya sebelah Afrika ataupun di tanah Arab bagi Afrika. Contoh macam Mesir, cuma Mesir tak berlaku lah. Cuma kalau berlaku Allah Ta'ala alam, ada di antaranya di sebelah-sebelah
Aljazair, Algeria. Lepas tu Tunisia, Morocco ataupun Maghribi, sebelah tu. Jadi memang ada di antara di sana polis-polis tariqah yang tawaf kubur. Macam Arab ni dia bagus, dia punya channel dia buat dokumentari benda ni. Ada setiap agama dia tunjuk belakang, dia tunjuk sosok. Lebih-lebih lagi Islam lah. Baik. Jadi kita boleh tengok lah, walaupun mungkin kita tak boleh nak sapa. Yalah, kalau kita ni banyak pitih, tak apa, boleh kita tengok sendiri. Mungkin tak ada pitih ni, maknanya pada dengan dokumentari itulah dia buat. Sebab memang dia orang akan temu ramuh pokok tadi. Dia temu ramuh. Dia kata tanya, siapa dia? Oh, dia ni tak guru besar kita ni. Sekian khamak dia bergotoh berjalan terbang naya. Dia cerita sesak. Dia kalau sebut bab naya ni sahlet belaka lah ni. Dia. Baik. Kemudian katanya Imam Nawawi rahimahullah, mula-mula berapa dia tadi? Tak ditawah. Lalu yang kedua katanya makruh melekapkan badan di dinding makam. Maknanya dia tepek situ. Ada? Ya tepek, kalau katalah contoh di kubur makan tok guru besar lah, contoh Imam Syafi'i apa semua. Ni hak orang buat dia, bukan dia buat. Orang mati tak boleh nak buat, orang buat. Ni kita kena faham. Sebab mereka ke dakwah, ni kebun ni besar, kebun ni besar, kebun ni besar. Asal kebun Nabi ni pun kecil je, Imam Syafi'i pun sebut. Cuma setelah daripada berlaku rancangan jahat untuk mencuri jasad Nabi SAW, lepas pada tu peristiwa, maknanya ubah suaya kebun Nabi ni daripada dicuri oleh mereka-mereka yang berniat jahat terhadap jasad Nabi. Akhir ni barulah ubah. Cuma lepas daripada tu juga jadi orang kubur ni pakat besar. Sebelum pada tu pun ada doa besar je. Sebelum pada rancangan jahat tu ada doa besar. Sedangkan kubur asasnya Nabi suruh perendah je. Nabi suruh perendah, maknanya ada dia punya hak-hak dia lah. Hak sepatutnya muka kubur ni kita kata setakat nanda sahaja. Kalau kita buat benda yang lebih pada tu, jadi kebazir lah, jadi kekhenak lah. Baik. Jadi kemudian hak itulah yang jadi besar kuburan ini. Jadi demo nak pergi rapat dengan kubur tak boleh. Jadi hak ada hak tu, jadi ada tepek situ. Ada. Kemudian dia usap. Dia usap kubur. Kalau kita nak cuci kubur tak ada masalah. Hak ni usap ni, gosok. Dia mengucuknya. Maknanya cium lah, cium kubur. Dicium kubur. Dia hak ni di antara hak kita tengok dengan butir mata. Bukan kata kita buat andai, orang kata orang cerita, orang cerita tu orang cerita, pergi sendiri tengok. Cium kubur. Lepas dia usap tadi, ni dia letak tubuh ni, ambil berkat. Tabarruk dengan kubur orang hak mati dah. Oh, bagi penat. Katanya pergi mengaji. Dakwah pergi mengaji, pergi jauh-jauh mengaji, pergi cari benda ni. Imam Nawawi sebut benda ni lebih kurang 700-800 tahun dah. Kalau kita tak ambil berat lagi, tak ada arah. Pergi mengaji semata-mata benda ni antara hak buat kerja. Mari tutup guru ziarah kubur tadi, dia duduk depan kubur, dia berdoa apa semua. Lepas tu dia peluk cium kubur. Warna di Jumaat. Ada setengah tempat tu dia cuma hak ni memang saing tunjuk gambar. Dia pergi batu, duduk depan kubur. Pernah kita dengan sahabat kita ni tanya kepada mereka-mereka hak duk peluk kubur, duk cium kubur, duk tabarruk dengan kubur ni. Kita tanya lagu mana buat lagu ni?
Ke dalam mazhab kita, di antara tegah isu ni, dia jawab, dia kata, kami sebenarnya bila berada di hadapan kubur seorang tok guru, tok wali, kita berasa kita ni terlalu kerdil berbanding mereka yang hebat. Maknanya dia perendah diri dia, dihina diri dia seolah lagu tu nak banding dengan mulut tok wali ni. Jadi bila mari dah rasa hak membuat dalam diri dia, hak tu hak cium kubur tu, tabarruk dengan kubur tu. Ada jawab lagu tu. Hak ni memang depan kita sendiri dijawab. Dia kata kubur ni pun bila mana kita buat besar, ni di antara kita bicara dalam Facebook, tajuk tinggi kubur. Dia kata boleh tinggi kubur kalau dikhawatiri ada binatang buah mari gali. Dia kata gitu. Kita kata binatang buah gali kubur orang ni padan dengan dalil 7 tu dah. Dia ulama letak dalil tu sebab supaya tidak digali oleh binatang buah. Kalau hak gali juga tu biasanya kata sodok je lah. Kita gali. Jadi diguna alasan takut berapa dia? Takut jasad tok guru dia tadi dibongkar, dicuri oleh orang. Guna wak tu, guna wak ni. Maaf hari Jumaat tak ada sakih pun. Kubur hak situ ni kih orang curi tak ada. Tapi memang bila dia anggap orang tu tok wali besar, jadi dua tinggi bina atas kubur, langsung berlawanan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kena sakit. Maknanya bagian-bagian ni dalam masak kita pun tak berapa nak ligid dah sebenarnya. Cuma demo tak bawa berapa imam mazhab kita, ulama-ulama dalam mazhab kita sebut, memang masyarakat tak tahulah. Sebab dia memari dengan cara makannya comel. Kita tak ada masalah makan comel, alhamdulillah. Tapi benda hak bawa, benda hak sapa kepada masyarakat, benda hak kita saji, benda hak kita hidayah kepada orang, adakah benda tu berlawanan ataupun tidak di sisi syarak? Ini masalah. Lalu maka dikata sini, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang jahil. Jahil lah buat kerja ni. Kau nak kata tak alih buat kerja ni, jahil lah. Imam Nawawi nisbah sebut kepada mereka-mereka hak buat kerja-kerja ni di kubur mana-mana kubur orang, baik kubur Nabi sekalipun, maka orang ni termasuk daripada golongan-golongan yang jahil, juhala. Dahsyat istilah ni. Pahala ni dia memari kubur-kubur di Nusantara kita ni, hak ada kubur-kubur hak didakwa tok wali dan sebagainya, gani dia nak buatnya. Maka dia kata sini, tidak sepatutnya lah untuk kita buat perbuatan-perbuatan ni. Jadi ahli Jumaat, kalau setakat ajak ziarah kubur selesai, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan hak duk peluk kubur, hak duk cium kubur, hak duk usap kubur, kemudian hak sapuh tubuh dia, ini pok-pok jahil dari sudut ni. Jadi kita kata sini ahli Jumaat, kita kena pakat-pakat jagalah. Pakat-pakat beringat. Sebab benda ni ulama dalam mazhab kita agak tegas. Dan kita pun kena tegas lah. Sekalipun kita tengok orang yang buat tadi, di sisi orang yang dikata ni tak alim yang buat ni, takkannya tak ngaji. Dan kali dia baliknya temung lah, dia tak balik, dia tak tahu tu. Jadi kita kata sini benda ni kena sapa-sapa lah ke anak-beranak kita ni. Sebab nampak sehari dua ni ada hak duduk post dalam Facebook tajuk-tajuk ni. Baik, jelas di Jumaat dah tajuk dalam masalah berapa dia hak tidak sepatutnya kita buat, tapi dibuat oleh orang kita pada hari ni.
Sedangkan ulama-ulama bantah. Minggu lepas hari Jumaat kita baca sikit berkenaan dengan bab muqaddimah. 3 perkara yang menyerupai talak. Yang pertama sekali al-ila, yang kedua al-zihar, dan yang ketiga al-li'an. Ada 3. Dan minggu lepas pun kita dah baca berkenaan dengan bab ila. Mudah tak kita kata sini yang dimaksudkan dengan ila ni adalah sumpah. Maknanya dia bersumpah untuk dia tidak menghampiri dengan isteri dia, baik dalam tempoh setahun, baik dalam tempoh 2 tahun. Baik. Kemudian dalam masa yang sama, bila berlaku ila, maknanya lelaki bersumpah untuk tidak mahu bersetubuh dengan isterinya. Dia letak sini tanpa menyebut tempoh ataupun 4 bulan ataupun 4 bulan. Sebab bila 4 bulan dia ada bab dia adalah moga kita ni terikat dengan taklid berlaku ni. Maka hal ini menimbulkan beberapa hukum syarak kepada tok lelaki. Dah. Maknanya ada beberapa hukum syarak kepada tok lelaki. Kemudian tok hakim wi tempoh kepada tok lelaki tadi selama 4 bulan. Tok hakim wi tempoh, contohlah orang tina dia pergi report ke tok hakim ataupun tok qadi. Tok qadi pun beri tempoh kepada suami 4 bulan, start daripada hari dia mula-mula sumpah gitu. Dah. Contoh dia kata aku sumpah aku tidak akan, contohlah, tidak akan dekat dengan mung, maknanya dalam arti kata setubuh. Baik. Maknanya bila hari tu dia sebut, akhirnya hari tu, walaupun report ni dah berlaku sebulan lepas, sebulan baru report, contoh. Sebab mungkinlah bini tu tak tahu. Kita tak boleh nak letak orang tahu belakang. Dia ada orang tak tahu. Jadi mungkin bini ni tak tahu tajuk ni. Jadi bila tak tahu, mungkinlah lepas tak lama lepas tu ada orang siapa dia kata ada bab benda ni. Ada bab. Jadi bila bini giri pok tok qadi, maka tok qadi dia akan beri tempoh kepada tok lelaki dalam tempoh 4 bulan. Baik. Tempoh itu diberikan sebagai satu peluang kepada suami untuk tarik semula sumpah dia, untuk tarik balik, serta kena bayar kafarah. Sebab dia dah dikira langgar sumpah. Kalau dia tak silanggar sumpah ke mana? Dia nak terus tak ada masalah, tetapi dia kena pilih jalan yang kedua, dia kena cerah bini dia. Ataupun kalau dia tak cerah, tok qadi akan guna kuasa dia untuk cerah bini bagi pihak tok lelaki tadi dengan talak 1. Baik. Cumanya kalau dia setuju untuk tarik balik, dia kena bayarlah kafarah tu yang telah kita sebut minggu lepas. Yang telah kita sebut pada minggu lepas. Wi makan pada 10 orang miskin, ataupun memberi pakaian, ataupun membebaskan hamba. Kalau tak mampu juga, puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Ini dia punya kafarah. Tengok atas kemampuan lah. Baik. Kemudian macam sebut tadilah, kalau tok lelaki tak boleh tarik balik, maka dia kena tok qadi tu akan panggil dia, suruh dia lafaz talak. Melainkan kalau dia tak lafaz juga, maka dikata sini tok qadi hendaklah menjatuhkan nya talak 1. Ini kerana menjadi tugasnya untuk mengelakkan kemudaratan kepada si isteri tadi. Supaya apa dia dijemah? Sebenarnya supaya maknanya tak buat nyanyi kau orang tina lah tu sebenarnya. Supaya tak buat nyanyi pada orang tina. Baik. Untuk malam ni kita sambung dalil hukum ila. Boleh sebut ramai-ramai di Jumaat. Ila
Baik. Takut sebut bunyi kok Melayu bunyi ilah. Ilah mana pula? Lagi sakit tu. Dah. Nombor 2 apa dia? Al-zihar. Takut sebut ziha. Apa dia tahu? Dia dha, bukan dha, bukan zai. Dah. Al-zihar ataupun sebut zihar. Kalau nipih lagilah muka lain lah. Hak ni zihar. Dah, di huruf dha. Baik. Kemudian hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaq fa inna Allaha sami'un 'alim. Iaitu bermaksud kepada mereka orang-orang yang mengilakkan isterinya, maka diberi tangguh selama 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam, iaitu bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 226 dan juga 227. Begitu juga hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya, idza ala ar-rajul min imra'atihi lam yaqa' alayhi talaqun wa in madatil 4 ashhur hatta yuqafa fa imma an yutalliqa wa imma an yafi'a. Yaitu bermaksud apabila suami melakukan ilak kepada isterinya, tidak jatuh walaupun telah berlalu 4 bulan, sehinggalah suami membuat keputusan sama ada menceraikannya atau menggauli isterinya semula. Maknanya kalau dia nak erek semula sebelum pada 4 bulan, selesai lah. Tapi bila sampai 4 bulan, maknanya tak qadi ada hak untuk suruh dia ni tarik balik. Kalau dia enggan juga, dah tak sah juga, maka tak qadi berhak untuk suruh dia talak. Tak sah juga, maka tak qadi guna kuasa taqadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Hadis yang sama juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka hukum ilah ini tentulah tidak diputuskan berdasarkan pendapat mereka. Maka oleh itu hadis ini merupakan hadis yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai di jemaah dah dalam bab ilah. Bab yang kedua yang hampir menyerupai talak ataupun talak di zaman jahiliyah dulu, iaitu zihar. Dinyatakan di sini berkenaan dengan pengertian zihar. Pengertian zihar, zihar diambil daripada perkataan az-zahru. Dari segi bahasa bermaksud belakang, bermaksud belakang. Hal ini demikian kerana pada asalnya zihar adalah suami berkata kepada isterinya, ni hak asal ni, di antara benda kita beringat, kena beringat. Dia kata, bagiku anti alayya ka dhahri ummi, bagiku engkau ni seperti mana belakang ibuku. Dikhususkan zihar dengan belakang, bukannya perut, paha dan lainnya, kerana belakang daripada binatang merupakan tempat tunggangan. Boleh tengok Misbahul Munir, macam-macam lah ulama berpandangnya. Ada hak sebut, dia kata sebab hak belakang ni tempat kita gagah. Dah? Tempat gagah, tempat bertahan. Baik dia orang tina ataupun kita ni orang jatuh, situ belakang. Ni tulis belakang ni. Jelas ni dah? Ni. Baik. Sementara zihar pada istilah pula adalah seorang yang menyamakan isterinya dari sudut pengharaman
dengan seorang daripada mahramnya, seperti ibu dan saudara perempuannya. Nota kaki. Ibnu Abidin mentakrifkan zihar dengan seorang Islam menyamakan isterinya atau menyamakan sebahagian juzuk isterinya, iaitu dengan anggota yang diharamkan, melihat kepada anggota perempuan yang diharamkan berkahwin, sama ada dengan sebab-sebab nasab, persemendaan atau penyusuan. Dalam Mawsu'ah al-Fiqhiyah menyebut istilah zihar ialah menyamakan seorang lelaki akan isterinya atau sejuzuk yang masyhur dengan perempuan yang diharamkan dia berkahwin selama-lamanya, atau dengan bahagian yang haram dia melihatnya, seperti mana belakang, perut dan juga paha. Ini maknanya perbezaan pandangan di antara para ulama. Kita tengok zaman jahiliyah hari itu pula, lagu mana tanggapan mereka terhadap zihar. Orang Arab pada zaman jahiliyah menganggap zihar sebagai satu daripada cara penceraian. Ni zaman jahiliyah itu, maknanya cara bercerai lagu tu lah. Tetapi Islam memberikannya satu tanggapan yang lain dan menentukan beberapa hukum yang lain. Dalam kitab Fathul Qadir menyebut, Fathul Qadir ni tak silap kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani, seorang ulama daripada Syaukan, daripada Yaman, ulama masyhur dalam bidang hadis. Kitab-kitab besar dia banyak. Di antaranya Sailul Jarrar, di antaranya juga kitab Nailul Awtar. Ini di antara kitab besar dia. Baik. Dia sahulah Imam Syaukani rahimahullah ta'ala ini sahulah. Beliau menyebutkan, dikhususkan dengan nama zihar kerana ghalib dianya pada belakang. Ini kerana pada asalnya mereka menggunakannya. Apa? Sebab bergagah ni melalui tulang belakang. Hukum zihar dari segi halal dan juga haram. Ada juga sebut, dia kata sebab ketika mana suami isteri bersama, situ tempat gagah, tempat bertahan. Ni tulang belakang. Jadi dia, bila dia kata maknanya tulang belakang mung ni serupa mung aku, maknanya haram untuk dia setubuh. Jelas ya? Sedangkan bini ada, maknanya dia meletakkan satu hukum yang pada asal isteri ni halal untuk dia, tiba-tiba dia kata dok mu supaya pada aku haram pada aku. Dia begitu. Kalau kita kata demo supaya mak kita dah wajah contoh, ataupun kecek kira, ataupun menanak sedak, jatuh ke dah. Itu ada perbahasan, ada punya perbahasan dia. Baik. Hukum zihar dari segi halal dan haram. Ijma' ulama menyatakan bahawa zihar adalah haram dan salah satu daripada kabair, salah satu daripada dosa-dosa besar. Maknanya tak boleh buat bergurau main lah. Zihar merupakan perkara mungkar dan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka bersungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan mungkar dan juga dusta. Surah Al-Mujadalah ayat yang kedua. Lafaz zihar, lagu mana lafaz zihar? Lafaz yang membawa makna zihar terbahagi pada dua. Yang pertama lafaz yang nyata, kedua lafaz kiasan. Macam cerah lah. Lafaz jelas, clear molek dah. So selesai lah tunya. Hak payah sikitnya mana? Kiyah.
tu payah sikit. Lafaz zihar yang nyata iaitu as-sarih ialah lafaz yang tidak membawa makna lain selain daripada zihar. Dah kalau lafaz jelas dah ni, jelas dah lah, memang zihar lah. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, bagiku kamu seperti belakang ibuku, atau padaku kamu seperti belakang ibuku. Oh, dia sebut lagu tu jelas dah. Ah, ni tak kena nak tanya niat demo mana dah pakai jolok. Apabila seorang suami berkata demikian, dia telah menzihar isterinya, sama ada dengan niat ataupun tidak, selagi dia mempunyai syarat sah, iaitu cerdik, berakal, serta sedar makna yang diucapkannya. Dia niat, kalau dia tak niat, kira selalu. Sebab kalau dia gila, suku kira pula. Boleh tanya dia, kalau dia kata lagu tu dia mau gila, dia mau kecap molek mana. Kalau tak gila selesai, kena dia mau kira zihar tu. Ada sahabat mari cerita Nabi perbuatan maksiat yang dia buat. Nabi kata, betul tak ni? Maknanya nak waras kau tidak? Dia kata, ya Rasulullah, aku waras. Maknanya sebelum Nabi nak jatuh tadi, Nabi tanya dulu dari sudut yang menjadi taklif ke atas manusia ni. Cerdik, cukup umur, tak gila, masa tu. Baik. Jadi kalau dia buat dalam keadaan tadi, maka dikira betul, memang dia buat. Baik. Kemudian ni jemaah, yang kedua, lafaz zihar qiyasah ialah lafaz yang boleh diandaikan membawa makna zihar dan bukan zihar. Mungkin boleh kalau kita kata boleh, ataupun nak kata pun dok boleh juga. Hak ni hak suka sikitnya. Cuma kat kita kira gaining, hak mana pengakuan dia kata niat amal lagu ni kita terima. Kalau dia menawak, hak tu dia dengan Tuhan. Selesailah kita ni. Baik. Tak perlu kita nak hukum dengan mengapa dia hak kita tak tahu dalam dia ni. Sebab kita kira zahir hak dia kata. Hak dia sebut kita. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, bagiku kamu seperti ibu dan saudara perempuanku, atau padaku kamu seumpama emak atau adik perempuanku. Dia kata gitu je. Balik orang kita lah. Maknanya kita sebut kadang-kadang sadak golah so pemuluh mak kita dah ni. Contoh dah. Dia mau berjalan serupa dengan muluh mak. Contoh. Nampak? Tak ada. Kau ada cerita muka lain? Tak ada. Kita nak ayat serupa. Dah? Baik. Maka apabila seorang suami berkata demikian, maka makna ungkapan tersebut adalah menurut yang dimaksudkannya. Cuma kalau kita berasa tak apa sedap, boleh tanyalah, ada yang memasuk apa kata lagu tu, kita boleh tanya. Kalau dia kata nak ayat serupa dari sudut ni, tak ada masalah, bukan nak ayat zihar, selesai pada terima tu. Baik. Justru ia adalah zihar jika suami yang mengungkapkannya bermaksud demikian. Tapi kalau dia sebut lagu tu niat dia zihar, maka ia dikira sebagai zihar. Sebaliknya ahli jemaah, jika seorang suami bertujuan menyamakan isterinya dengan ibunya dan saudara perempuannya dari sudut kemuliaan dan penghormatan, maka ia tidak dianggap zihar. Maka oleh itu tiada suatu pun yang wajib ke atas suami tersebut. Jadi kira tak ada hukum lah ke atas tok laki tadi kalau tak ada niat. Seterusnya di jemaah, kesan daripada perbuatan zihar. Apa kesan dia? Cuma debat dia. Kau kita biasa dia panggil kau bining dah. Hak tu panggil pa, hak tu panggil ma, bining. Kalau orang kita paman, orang KL lah. Kau ada paman Kelantan? Kalau kita mek mung. Dah, ayam weh. Di lagu tu.
Cuma depan orang dah. Duduk dia tak panggil makmum. Dia ada panggilan romantis dia pula. Cuma nak tunjuk depan orang ni, dia tak tunjuk. Baik. Ataupun ada panggil Umi. Umi weh. Maknanya mungkin maksud dia gini lah kalau kita. Umi kepada anak-anak mungkinlah. Ataupun bini pada maknanya bini panggil kau lelaki, abi muka anak dipanggil abi, cuma dia panggil lagu teretek. Hak ni ada peribahasa. Dah. Hak ni ada peribahasa. Imam Ibn Qudamah dia ada sebut dalam kitab dia. Dalam kitab Mughni. Di antara panggilan-panggilan hak kalau boleh tak panggil lah dengan panggilan tu. Kalau boleh disebut sebab ada hadis. Sebab ada hadis. Kalau boleh. Bila seorang itu sebut depan Nabi dengan satu istilah, Nabi tanya balik. Dia munggah. Dia kata, "Tak, patut." Tidak sepatutnya lah. Bila lima dah. Baik. Cuma dia tak sebut sini. Cuma kalau ahli Jumaat tanya kita lebih faham supaya tak hadis sebenarnya pun begitu bila ada hadis ni. Jadi kalau boleh tak panggil kat lain lah pada tu. Baik. Awak saya tu berasa macam gharib, macam pelik lah pula. Mana awak saya ni? Dok ngagu panggil nama. Bahasa kita ni nama. Awak saya jadi nampak lain kalau orang tengok pun orang gaya benar demo ni adik-beradik pada hak kacik je pun. Baik. Cuma gitulah golik orang kita ni kalau dengan anak beranak mung aku gergung-gerge kalau dengan saing-saing dia bahasa nama tak kena mewak coming lagu tu. Suka saing tu adik-adik meh panggil depan orang tengok. Ya, nak gocok dah adik-adik dia. Baru panggil baru. Ada setengah tepat deh. Bila ayah ni dari sudut sebutan ni nganak. Ada tak yang gelar? Ada. Orang gelar kanak dia panggil gelar itu kanak. Ada kita tengok sekali. Anak dia mari tahu ayah dia. Dia panggil ayah, dia panggil nama. Man. Ada orang tu pergi rumah. Bagai gabang pergi lah. Jadi. Mungkin dia biasa tapi kita dengar tu kata Allah tak mesranya lah. Dia panggil gabang anak dia. Gabang, orang gelap gabang. Apa dia? Betul kepala dia tu serupa speskop gaban. Mana? Ada jemaah tengok gaban tahu. Orang belakang ni macam Robocop. Kepala dia serupa Robocop ke. Di bujur belakang ni. Ada agak ada jemaah. Kalau boleh kat panggil hak comel lah. Hak maknanya boleh menimbulkan kemesraan dengan anak-anak. Hak tu lagi baik. Baik. Cuma gitulah. Orang beraluh panggil ustaz, panggil haji. Dah tak bila. Tapi dengan anak-anak jadi tak comel. Baik. Kemudian hari Jumaat, kesan daripada perbuatan zihar. Apabila suami melafazkan zihar, sama ada secara nyata atau secara kiasah dengan niat zihar. Baik. Sama ada dia sebut terang-terang, sorih, hak tu clear, memang jatuh. Hak tu maknanya tu lelaki ada denda untuk dia. Ataupun yang kedua, dia sebut dengan kinayah. Dia kiyah tapi niat zihar tu ada. Baik, bila mana tu lelaki buat salah satu cara tadi, maka kesannya adalah seperti mana berikut. Yang pertama, jika ungkapan zihar diikuti dengan lafaz, maka hukum zihar termasuk dalam hukum talak. Hukum zihar termasuk dalam hukum talak, dikira talak. Maka dalam hal ini zihar tidak memberi kesebaran kesan, kerana lafaz seolah-olah telah mentafsirkan zihar tersebut. Maknanya dia nak apa dia sebenarnya, apa nak talak sebenarnya.
maka oleh itu hukum zihar terbatal dan hukum talak sahaja diambil kira. Maknanya dia sebut zihar, lepas tu dia lafaz pula talak, maka hak ambil kira adalah talak tadi. Zihar dikira terbatal, tak kena denda apa semua, tak ada. Kedua, jika lafaz zihar itu tidak diikuti dengan talak, dah ya tinggal kali ni hak nombor satu tadi. Jika ungkapan zihar diikuti dengan lafaz talak, situ baik. Kedua, jika lafaz zihar itu tidak diikuti dengan talak atau sebarang perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan, baik jelas, kalau jelas agak auto kira tak ada dah, ataupun dalam erti kata benda tu tidak jelas, maka perbuatan suami itu dianggap menarik kembali kata-katanya serta bertentangan dengan kata-kata tersebut. Maka perbuatannya tidak meninggalkan isteri yang dizihar itu, maka dianggap membatalkan penyamaan yang diungkapkannya dan bertentangan dengan maksud ungkapan tersebut. Oleh itu, maka suami perlu dikenakan untuk membayar kafarah dengan segera. Ada kafarah deh, bapa dengan segera. Dia kena seta benda ni. Min qabli ayyatamassa. Kalau tak sila berpuasa. Bukan puasa betul ni. Puasa qiyah dipanggil. Faham semua dah? Jangan terbaik main. Jangan terbaik main. Baik. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala letak syarat. Dia kena selesai sebelum pada dia setuh bini dia. Setuh ni maknanya bersama dengan bini. Kafarah zihar. Terbaca sikit lagi jemaah. Terdapat beberapa peringkat kafarah berdasarkan kemampuan suami melakukannya seperti mana berikut. Jadi kafarah ni mudah gak terjemah kat Melayu, denda lah. Dah. Biasa guna gharamah denda. Kafarah boleh lah untuk mudah faham. Dah. Denda atas berapa dia buat tadi. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Satu, merdeka seorang hamba yang mukmin. Cerak ada tak ada. Hak ada tu pun dipanggil amah, tu bukan hamba. Dah. Hak gitu timbuk amah ni lagu mananya faham tak tahu. Ada timbuk amah. Yang tiada sebarang kecacatan. Syarat dia ni. Maknanya hamba tak cacat. Nak ayat mahal lah kos dia tu. Yang boleh menjejaskan usaha dan kerjaya. Maknanya bebas ke hamba hak boleh buat kerja, hak boleh buat pitih. Seperti hak tak boleh guna sangat tua atau tiada satu anggota badan seperti kaki. Tak boleh. Dia nak cari orang yang sempurna, boleh buat kerja. Baik. Kedua, jika tiada hamba sebagaimana hari ini, kita lah ni tak ada hamba. Hak ada hari tu pengelah-ngelah pun sampai Piramli 3 abdu. Hak ngelah sekali, lepas tu tak ada siapa lah ni. Baik. Atau suami tidak mampu memerdekakannya. Hamba tak ada dah learning. So, yang kedua hamba ada, pitih tak ada oleh kita. Tak boleh juga, tak mampu juga. Maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut, min qabli ayyatamassa, sebelum pada dia setuh bini dia tadi. Baik. Nak berzihar sangat. Mana hari Jumaat? 2 bulan puasa hari Jumaat, 2 bulan qamari. Rejab, Sya'ban, sudah mau masuk Ramadan, 3 bulan direct puasa. 3 bulan direct tu. Tak boleh senggel. Tengok mampu ke tidak. Baik. Berturut-turut ni. Kalau puasa lain tak ada masalah. Sebab tak mari dengan mutatabi'ain. Kalimah mutatabi'ain tu tak mari. Contoh dalam bab kita langgar sumpah, berapa hari puasa? Salasata ayyam. 3 hari puasa. 3 hari puasa tak sebut berturut-turut. Maknanya kita puasa hari ni, berasa esok kerja berat sikit malah. Puasa lusa pula. Hak ni dalam Quran sebut.
Puasa 2 bulan berturut-turut sebelum pada nak setuk bini. Baik. Nombor 3 di jemaah yang terakhir, jika suami tidak mampu berpuasa atau dia tidak berdaya meneruskannya berturut-turut. Ustaz, ambos takziah bulan Syaban. Lepas Syaban Ramadan, boleh kau kira kapuh 200 kali dah, kira 2 bulan. Ada sepelek. Dak, tak boleh. Tak boleh. Hak ni suku, hak Ramadan tu suku pula. Baik. Jika suami tidak mampu berpuasa atau tidak berdaya meneruskannya secara berturut-turut kerana penyakit ataupun tua, maka dia hendaklah memberi makanan kepada 60 orang miskin, setiap seorang secupak makanan asasi sesebuah negara. Ni hak yang ketiga. Hukum yang ketiga. Ada syarat kalau tak mampu. Kalau mampu kena puasa dulu. Kalau mampu kena puasa dulu. Sebab tu sini kalau kita tengok, ia bukan ayat Quran, bukan mari dengan atau dak. Dia kira step by step. Tengok kemampuan dulu. Kalau diberi pilihan suku, ni bukan ayat pilihan ni. Ayat ni nak cerita ni, ayat pertama kena buat. Okey, tak mampu. Mampu. Cuma dalam masa yang sama hamba tak ada. Agi hak puasa dulu pula. Jelas di jemaah. Lepas nombor 2 baru lagi nombor 3. Hak we makan tak ada. 60 orang. Baik. Hak secupuk ni setiap orang secupuk. Banyak secupuk. Sebab tu Imam Ibn Katsir bahas tajuk ni. Tak habis makan. Hak tu yang sebahagia tu, ia jadi kalau beras tu secupuk, nak makan seorang masa tu tak habis. Hak sebab tu dia kata hak jadi 2 kali gitulah. Hak jadi double. Kita mampu nak habis benda tu kalau ikut kepada nisbah makanan tempat kita. Panjang ni boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Ahli jemaah boleh tengok ketika mana Imam Ibn Katsir dia tafsir ayat la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum dalam bab kafaratul yamin, dalam bab orang hak langgar sumpah. Imam Ibn Katsir bahas detail lagi. Banyak mana jatuh ke beras tadi hak dia kena beri kepada setiap fakir miskin. Jumlah beras tu tadi makan pula lagu mana pula, boleh habis sekali habis ke tak boleh habis. Hak tu dia kata 2 kali makan tu gitulah. Dengan jumlah kadar tadi memang orang kita pun tak mampu nak berhabis. Kalau setara kita tak habis hari Jumaat petang lagi. Baik. Yang terakhir, dalil kafarah dilaksanakan secara tertib. Wallahu a'lam. Berarti cerita hari Jumaat dah. Hak ni kita sambung pada minggu hadapan. Hak cerita tertib ni bukan pilihan, bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar tak ada masalah. Hak mana saya nak buat sebab ia tak mari dengan tertib. Hak ni mari dengan tertib. Jadi kena ikut sesuatu. Tak mampu ni baru pindah nombor 2. Tadi nombor 2 baru pindah nombor 3. Dia lagu itulah yang seterusnya. Jadi ahli jemaah maknanya jelaslah kita baru 2 bab, tak habis lagi pun bab zihar. Yang pertama tadi babul ila, yang kedua babul zihar. Mudah-mudahan 2 bab ni ahli jemaah dapat jadi panduan lah dan untuk kita semua dalam melayani kehidupan harian kita ni dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengar ni kita pakat-pakat siapalah. Dia pakat-pakat beroyak, nak anak-anak nak menikah. Paling tidak dia tahulah sedikit sebanyak apakah di antara benda-benda hak dia perlu ambil berat. Supaya benda ni paling tidak dia dapat berjaga-jaga. Takut dia perut buat, lepas tu mari menyesal tak ada arah dah. Tak ada arah nak buat menyesal. Dia kena tepuh juga. Dia kena laku juga semampunya. Dalam bab kafarah denda tadi. Jadi kita kata sini paling tidak kalau kita cerita ni mungkin dia tak buat lah, dia nak buat apa dia jadi beringat lah benda-benda hak dia kena kafarah tadi. Untuk akhirnya ahli jemaah qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanallah.